Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan berbagai nikmat dan rahmat. Kita memohon redha daripada Allah. Itulah yang tertinggi. Bukan saja syurga, tetapi redha daripada Allah. Dan kita juga sentiasa bersabar menerima dugaan dan ujian daripada Allah. Dalam masa yang sama, kita teruskan beribadah. Beribadah. Kerana kita berpegang kepada kata kunci amar ma'ruf nahi munkar. Dan insya-Allah semoga Allah menerima ibadah kita semuanya. Tak kira ibadah yang tunai ataupun ibadah yang fardhu. Amin. InsyaAllah. Quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini, kita sebagai insan, sebagai seorang insan, tidak dapat lari daripada berseorangan. Mustahil kita dapat hidup berseorangan. Sebab manusia dilahirkan berpasangan, lelaki dan perempuan. Manusia dilahirkan dalam berbentuk komuniti. Kalau tidak perlu pasangan, maka tak perlu dah Allah mencipta Hawa. Cukuplah dengan Adam seorang saja. Tapi Allah mencipta mencipta Hawa untuk Adam alaihissalam. Itulah tak mula toki kita. InsyaAllah di mahsyar nanti kita akan berjumpa dengan Adam alaihissalam dan Hawa, nenek kita. Ya Allah, bertemulah kami dengan tok kami Adam alaihissalam dan nenek Hawa alaihissalam. Ya Fatimah, terima kasih. Terima kasih awal lagi sudah pun join tu. Sembang sama pagi hari ini, carilah kawan yang selalu mengajak kepada ibadah. Itulah kawan sejati. Kawan yang selalu bercakap mengenai agama. Kawan yang selalu bercakap mengenai pertolongan. Kawan yang selalu bercakap mengenai perkara-perkara yang baik. Dan kawan yang tidak suka bercakap perkara-perkara yang dalam bentuk dalam apa jua tujuan. Seperti mengumpat dan sebagainya. Kekalkanlah kawan seperti ini. Pegang kuat-kuat kawan seperti ini. Kawan seperti ini. Itu yang biasa. Atuk terus memegang botol botol kasturi duha. Sebab ini arahan daripada TikTok. Bila nak menggunakan beg kuning, maka mesti menunjukkan memegang produk kita. Jadi Atuk akan naikkan Atuk akan naikkan produk Atuk, dan inilah di samping kita bicara, kita mengambil peluang untuk berbicara mengenai dua produk, iaitu kasturi duha, perfume kasturi, dan chocolate chip, biskut chocolate chip, rasa premium, itulah. Semoga keluar produk kita di beg kuning, beg kuning. Dah keluar ke belum? Pin, kita pinkan dia, pin. Kena pin satu je. Okey. Atuk berharap siapa yang berminat kalau tekan beg kuning itu, anak bongsu Atuk dia buat biskut. Biskut seronok, sedap tu. Makan saya tu tengah kerja insya-Allah. Jumpa lagi. Amin. Terima kasih ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Hindun. Kerja. Tajuk kita hari ini buat bicara mengenai teman sejati. Siapa teman yang baik? Siapa teman yang tak harus kita lepaskan? Iaitu teman yang sentiasa mengajak kita kepada ibadah. Selalu bertanya soalan-soalan. Dah solat ke belum? Selalu tanya soalan-soalan. Kau, apa khabar mak kau? Selalu tanya soalan-soalan. Jangan pula tanya, apa khabar suami kau? Ke mana dia sekarang? Okey ke? Cemburu pula. Tanya yang lain-lain lah. Tanya yang lain-lain. Yang baik-baik banyak lagi kan? Banyak lagi. Jadi keperluan kepada seorang kawan ini adalah keperluan sosial. Kalau kita berada dalam hutan belantara seorang pun, kita masih memerlukan kawan.
Tengok Tarzan, kawan dia. Semua binatang menjadi kawan dia. Sebab sebagai seorang manusia dia memerlukan kawan. Memerlukan kawan. Itulah satu komuniti. Komuniti Tarzan, bersama dia ialah monkey, macam-macam lah. Harimau, singa, gajah bersama dengan dia. Kita tak perlulah sebab kita ada ramai orang di sekeliling kita. Kita boleh ambil siapa saja. Sama-sama pagi hari ini tajuk kita ialah jangan tinggal kawan yang selalu bercakap hal-hal agama. Jangan boring. Ada orang kata aku boring lah dengan kau. Tak ada cakap lain. Cakap Islam je. Habis tu nak cakap apa lagi? Setiap kali kau cakap hal Islam, kau akan dapat pahala. Kau dapat pahala. Kau tu bila nak mula solat? Mula dah bergaduh. Jadi segi kawan yang baik, contoh kawan yang baik. Ada juga kita memerlukan sahabat kita untuk berkomunikasi. Kita tak boleh duduk bersendirian dan kita jangan amalkan duduk bersendirian. Akibatnya kita akan jadi kemurungan. Akhir sekali gila. Berat kemurungan. Jadi kita jangan amalkan duduk kesorangan dalam jangka masa yang panjang. Tapi kalau bangun tahajud, bolehlah duduk kesorangan. Masa itu kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat. Para malaikat sedang kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak sama. Ni setiap hari duduk seorang tak boleh. Jadi manusia selalu memilih teman yang mirip dengannya dengan hobi dia. Ada juga orang yang memilih kawan ini berdasar kepada hobi yang sama. Kalau kaki pancing, memancinglah dia. Pergi aktiviti mancing, planning program, family mancing. Family mancing, dia selalu buat macam tu. Pergi mancing. Siapa berminat hari raya ini untuk menggunakan pewangi kasturi duha. Pewangi kasturi, bolehlah buka beg kuning itu. Buka beg kuning, tengok, boleh buat tempahan. Biskut pun ada sikit lagi. Biskut pun ada. Biskut raya. Biskut Chick Small. Sedap tu. Sedap. Premium punya kualiti. Wow, sedap. Okay, quote of the day kita hari ini. Sama pagi hari ini, seseorang Muslim tidak dapat semua memilih teman. Kita mustahil dapat memilih semua teman kita. Meskipun setiap Muslim diharuskan berteman dengan orang kerana Islam membenci permusuhan. Walaupun kita mustahil dapat berteman, berkawan, bersahabat dengan semua orang, tapi ada orang yang membenci kita, tak suka kita, tak sesuai dengan kita. Jadi kita redha dan terima situasi itu. Tapi kita jangan sekali-kali membenci dia. Jangan sekali-kali membenci dia. Bagi seseorang yang bergantung kepada agama temannya, maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa temannya. Itu yang penting kepada kita. Bila kawan yang berpegang kepada agama, maka dua-dua yang berpegang agama pun cantik, salah seorang pun cantik. Apa kata Sayyidina Ali? Mengenai kawan ni? Mengenai kawan. Sayyidina Ali pernah bertanya, berapa banyak teman dekat tuan? Sayyidina Ali pernah ditanya. Sayyidina Ali selaku Amirul Mukminin, kita spray dulu. Oh, sedap ni. Spray di sini. Sikit je. Cap. Oh, sedap. Kita tanya macam tu. Tutup dulu. Kita ambil balik, letak sini. Celah telinga. Ambil yang ni pula, letak celah telinga. Jimat. Ambil sini, letak sini. Tak belakang telinga. Benar dua-dua macam tu. Wangi. Itulah kasturi duha. Kasturi duha, produk keluaran Datuk. Tak ada nama kasturi duha orang tak buat. Orang lain kasturi kijang, kasturi hitam, kasturi putih. Tak apalah, Datuk pilih kasturi duha. Kenapa pilih duha tu? Sebab Datuk selalu bagi kuliah duha. Jadi kalau guna kasturi duha, ingat Datuk. Kalau belum solat sunat duha, ingat kasturi duha. Why, wanginya. Ya, kasturi duha. Jom, aku tak solat duha lagi. Kan ada untung tu. Ada untung. Sebagai justifikasi, notification. Kasturi duha. Itulah perfume kasturi duha. Sembang hari ini. Apa kata Sayyidina Ali apabila ditanya mengenai seorang kawan? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali berkata, apabila ditanya berapa banyak teman dekat ya Amirul Mukminin. Berapa ramai? Apa jawab Sayyidina Ali?
Saya tidak mengetahui sekarang kerana saat ini dunia sedang berada di pihak saya. Apa maksudnya? Dia kata dia tidak mengetahui, mana ramainya kawan dia. Sebab dunia hari ini memihak kepadanya. Dia berpegang kepada jawatan yang besar di dunia. Khalifah kan? Jadi dia tidak tahu. Dia tidak tahu sekarang ini. Semua orang ingin mendekati saya. Semua orang ingin mendekati. Itu biasalah. Macam kita menteri ke, Perdana Menteri ke, dapat selfie pun tak apa dah. Sengit pun sengit lah, simpan lah gambar tu. Simpan kan tu. Jadi Sayyidina Ali kata, semua orang ingin menjadi teman dekat dengan saya. Saya baru tahu itu besok nanti pada saat dunia meninggalkan saya. Apabila saat dunia meninggalkan dia, Sayyidina Ali kata, sebab sebaik-baik teman adalah orang yang mendekatkan kepada saya pada saat dunia meninggal saya. Tidak kaya dan tidak berkuasa. Itulah kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali. You ask Tani. Ada bilik. Bilik belakang ke dan bilik tanya? You can go. Sebab sebaik-baik teman adalah orang yang mendekat kepada saya pada saat dunia meninggalkan saya. Mana pada saat dunia meninggalkan dia, maknanya dia tidak ada jawatan, tidak ada apa, tidak kaya. Masa tu boleh tahulah kawan dia. Dan secara mudahnya Sayyidina Ali kata, kalau nak tahu kawan kau yang sebenar, kau tunggu kau tidak ada kuasa, kau tunggu kau miskin. Yang masih bersama dengan kau, yang masih nak membantu dengan kau, yang masih nak berkomunikasi dengan kau, yang tak tutup handphone, tak tutup handphone, yang sekali call masih jawab, dan masih lagi menjenguk kau setiap minggu atau setiap hari, dan masih lagi mengajak kau minum kopi, minum teh malam lah, bukan siang. Dialah kawan sejati. Tapi kalau dah kau tak ada jawatan, engkau tak ada harta, tunggulah handphone daripada 100 kontak engkau, 70 dah tutup. 70 tutup. 30 yang tinggal. 30 tu pun anak kau, cucu kau, menantu kau, yang masih ada. Yang lain dah tak ada. Itulah dunia dunia ni. Jadi Sayyidina Ali kata, semasa engkau sudah tidak ada pangkat dan tidak ada harta, tapi dia orang yang masih lagi berhubung dengan saya, masih lagi boleh saya berbual bicara, masih lagi saya berkomunikasi, maka itulah sahabat sejati saya. Itulah sahabat sejati saya. Itulah yang penting kepada kita. Jadi sama-sama pagi hari ini, go every day bersama dengan tu. Bersama dengan tu hari ini. Jadi sebaik-baik teman adalah orang yang masih mendekati kita pada saat kita tidak ada jawatan dan kita tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa, tidak ada jawatan dan tidak ada kekayaan. Tunggulah siapa yang nak lalui, nak merasai kawan sebenar, akan betul. Siapa ada pengalaman, mungkin boleh berkongsi di sini bersama dengan Atuk. Boleh type bersama dengan Atuk. Siapa ada pengalaman, boleh bagi tahu apa pengalaman anda. Semasa anda berpangkat, semasa anda sukses dalam bisnes, ramainya kawan, tapi apabila kau jatuh, maka semua bertepiaran lari. Nak angkat call pun tak berani, takut pinjam duit. Itulah dunia. Itulah dunia. Tapi kalau kita berada di akhirat, kalau kita berada di syurga, semua itu tidak terjadi. Semua kawan baik, semua kawan baik. Tak ada, tidak terjadi. Semua kaya, semua muda, semua handsome, semua cantik, semua berpanggil baik, semua mudah berkomunikasi. Semua ada yang baik-baik, semua ada. Itulah syurga. Jadi kalau siapa nak benda yang benar-benar kekal, berkomunikasi, berbaik dengan kita, maka berusahalah kejar syurga. Kejar syurga tak payah. Pastikan 5 waktu jangan tinggal. 5 waktu solat jangan tinggal. InsyaAllah masuk syurga. Amin. InsyaAllah. Tak payah kan? Tak payah. Ada juga orang berkawan untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai tempat bergantung, tempat berbual, berkawan, ataupun tempat untuk mendapat nasihat, untuk perabot, ataupun tempat kita ingin mencari peluang-peluang baru dalam dunia perniagaan. Kita cari kawan, sekarang dipanggil networking. Kita juga buat benda-benda seperti itu. Benda-benda seperti itu, dan semestinya akan memudahkan kita.
Seseorang itu bergantung agama temannya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian melihat siapa temannya. Ini pesan daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak berkawan, pilihlah kawan sesama Islam yang rapat. Sebab dia akan, jika kita berkawan, agama itu boleh mempengaruhi seseorang. Jadi kena hati-hati. Lebih-lebih lagi orang yang imannya tidak tebal, imannya rapuh, senang patah, maka dia akan mudah disogok oleh kawan dia yang menganut agama lain. Jadi sebab itu seseorang itu bergantung agama temannya. Dia bergantung agama temannya. Jadi kalau dia rasa agama temannya baik, dan kebetulan agama teman dia tu bukan Islam, maka dia akan mirip melakukan perkara itu dan boleh menyebabkan dia tergelincir daripada agama Islam. Kau ada day hari ini, sembang-sembang hari ini, carilah kawan yang sejati, kawan yang boleh, kawan yang boleh bergantung harap di masa susah dan senang. Susah tu yang mahalnya, susah yang mahalnya. Selalunya seseorang, kita biasa melihat seorang dengan siapa orang itu dia berteman. Seseorang akan berbicara dan berperilaku seperti kebiasaan temannya. Jadi apabila kita lihat keakraban, perbualan, membawang antara dua insan itu, atau lebih daripada 2 orang, 3 orang, itulah teman mereka. Teman mereka menjadi tempat perbualan dan sebagainya. Sama-sama pagi hari ini, Rasulullah SAW mengingatkan agar kita cermat dalam memilih teman. Kita kena cermat dalam memilih teman. Sebab kalau kita berkawan dengan agama orang lain yang tidak sama agama dengan kita, maka dia akan boleh membawa kepada Jahannam kepada diri kita. Hati-hati ya. Bukan tak boleh berkawan sahabat, tetapi biar berpada-pada. We just friend at the office, something like that. Lepas office no more. Macam tu. Kita harus kenali kualiti beragama dan akhlak kawan kita. Kita harus mengetahui kualiti dan akhlak kawan kita. Kalau akhlak kawan kita tidak ada kualiti, agama kawan kita tidak berkualiti, masa waktu azan pun buat dak je, kapan-kapan tak solat apa semua, renggangkan orang seperti ini. Renggangkan, jangan rapatkan dia. Sebaiknya bila ia seorang yang buruk akhlaknya dan suka melanggar ajaran Islam, seperti melakukan dosa-dosa dan amalan maksiat, lebih-lebih lagi bertemankan orang kafir dan munafik, kita harus menjauhinya. Kita harus, ini adalah hadis, kita harus menjauhi. Jangan rapat. Memang kita tahu bila dia nak tipu kita. Paparan berikut adalah menggambarkan kriteria berteman. Bagaimana kita untuk memilih kawan-kawan yang berteman. Zaman Rasulullah dulu, Rasulullah ramai kawan berbagai-bagai. Ada kawan yang kaya raya, hebat dalam perniagaan seperti Abdurrahman bin Auf. Ada kawan yang setia. Orang lain tak percaya, dia dah percaya. Orang lain tak yakin, dia dah yakin. Apa sahaja yang diberitahu, ditunjuk, yang diajak oleh Rasulullah SAW. Dia ialah Sayyidina Abu Bakar. Pernah di suatu ketika, apabila Rasulullah balik daripada jemputan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj, Abu Jahal, apabila Rasulullah balik ke Mekah, Abu Jahal perli Rasulullah, dan dia pergi jumpa dengan, dia mengharapkan, dia beritahu kepada Abu Bakar bahawasanya peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah bohong dan sihir. Tapi apabila dia pergi jumpa dengan Abu Bakar kata, apa yang berlaku? Rasulullah naik ke bulan, Rasulullah naik ke langit berjumpa Allah, Isra' dan Mi'raj. Abu Bakar kata, ya betul. Tak apa-apa lagi, kata. Itulah orang yang pertama mengaminkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kap, assalamualaikum tu, salam duha, salam Ramadan, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sembang-sembang pagi hari ini, tajuk kita, carilah kawan yang selalu bercakap mengenai agama. Bercakap mengenai agama. Bercakap mengenai perkara yang baik-baik. Bercakap mengenai nasihat-nasihat yang baik. Biar putus kasih, jangan putus kawan. Wow, lain macam. Kasih kan kawan, kawan kan kasih. Nak putus juga. Itu juga. Apakah kriteria yang harus kita boleh ambil kira?
dalam kita bertemu dengan kawan-kawan kita. Dengan kawan kita. Okey, sebelum kita meneruskan bual bicara kita membaca dulu umul kita Al-Fatihah, dan kita niat pahalanya kita sampaikan. Semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah, sahabat baginda, dan juga semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah kepada semua rasul-rasul, nabi-nabi. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah juga kepada kedua ibu bapa kita, rakan-rakan sahabat, isteri, anak-anak, guru-guru, rakan-rakan quote of the day, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, insya-Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Tak kering lagi tu. Mata masih sakit tu. Okey. Nanti sambung. Nanti habis live tu ayat. Quote of the day hari ini. Sema-sema pagi. Waladdallin. Amin. 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 Setiap hari kita membaca umul kita Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Okey, apakah ciri-ciri kriteria untuk menjadi teman kita? Teman kita, tak kira lah teman sejati ke, teman tak sejati ke. Ciri-ciri itu mesti ada. Mesti ada. Mesti ada. Ya, TikTok Karim. Dan ramai rakan-rakan kita yang sudi menjenguk Atuk. Terima kasih banyak. Tak terbilang satu persatu. Ramainya join Atuk hari ini. Terima kasih banyak. Berikut adalah kriteria teman yang kita harus pilih, iaitu orang yang beriman. Orang yang beriman. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin yang bertakwa. Itu warning tu. Rasulullah dah bagi tahu dah. Jangan kamu bersahabat kecuali mukmin yang bertakwa. Apa itu mukmin bertakwa? Orang yang soleh, orang yang tidak buat maksiat, orang yang tidak buat dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar. Jangan cakap je hati baik, dia buat je tapi dia tak ajak kita. Jangan. Jangan berteman kecuali dengan mukmin, dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Sehingga dalam soal makan minum pun kita kena cari orang yang bertakwa. Itu orang beriman. Itu kriteria yang pertama. Kriteria utama orang yang harus dijadikan teman adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman, beramal soleh. Kita jangan boring dengan orang seperti ini. Jangan boring. Sebab dia akan mengheret kita ke syurga. Allahu Akbar. Dan jika kita berteman kepada orang yang selalu melakukan dosa, lambat laun dia akan mengheretkan kita ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Bagi orang mukmin, sesungguhnya bersaudara. Orang mukmin, sesama muslim kita bersaudara. Itu hadis tu. Juga kerana orang beriman dengan benar melahirkan dalam dirinya berlaku yang baik, akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan kita akan bermotivasi melakukan hal yang sama. Beberapa ulama generasi salaf menyarankan kepada kita, bersahabatlah dengan orang-orang yang keadaan biasanya menunjukkan kamu ke jalan Allah. Jadi bersahabatlah. Dalam keadaan biasa dia sentiasa menunjukkan kita ke jalan Allah. Ini yang penting kepada kita. Jadi kita jangan memilih kawan kerana kaya. Kaya itu tak betul. Kriteria tak betul. Jangan kerana dunia. Jangan memilih kawan kerana melihat dunia. Apa maksud tu? Maksudnya kalau dia naik kereta baru kita nak kawan. Kalau tengok mak bapak dia kaya baru nak kawan. Itu memilih dunia. Tapi untuk berkawan kita mesti memilih akhirat. Macam mana tu? Dia selalu apabila masuk waktu terus pergi solat. Kalau dia mengutamakan solat. Kalau di rumah, di kampung, dia selalu pergi ke masjid atau solat jemaah, atau mengajak adik-beradik, ibu bapa dia, isteri atau suami melakukan solat berjemaah. Ini adalah contoh-contoh orang yang soleh. Orang yang soleh. Cari orang seperti ini. Seseorang mukmin itu
tidak punya siasat untuk kejahatan dan selalu berakhlak mulia. Sedang orang yang tukang maksiat adalah orang yang bersiasat untuk kejahatan dan buruk akhlak. Orang yang mukmin itu, dia tidak akan korek cerita-cerita kawan dia. Tidak. Tapi bagi orang yang berakhlak buruk, itulah kerja dia. Korek cerita orang, korek cerita kawan, membawa. Itu contoh. Contoh. Yang harus kita tolak. Yang harus kita tolak. Orang kafir yang tidak memusuhi Islam atau mahu hidup berdampingan secara damai dengan orang Islam, yang dipanggil kafir zimmi, layak juga menjadi teman. Sedangkan kafir yang memusuhi Islam harus diperangi, kafir harbi. Ini yang menjadi topik perbincangan hangat di negara kita. Sebab kafir ni ada dua, kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir harbi, kafir zimmi. Apa itu kafir harbi? Apa itu kafir zimmi? Kafir zimmi ini kafir yang bersetuju menerima amalan-amalan Islam yang kita lakukan. Bersetuju. Cuma dia tidak beriman. Kau nak solat, pergilah. Kau nak buat tu lah, kau buat baik lah. Dan dia tidak pernah bermusuh dengan kita, dan dia tidak pernah memerangi kita. Itulah kafir zimmi. Kita boleh berkawan dengan dia, tapi jangan kuat sangat. Tapi kafir harbi ialah kafir yang nak merampas kuasa kita. Itu kafir harbi. Kafir yang tidak bersetuju dengan amal ibadat kita. Itu kafir harbi. Kalau kita nak pergi solat apa semua, dia tak bersetuju. Bahkan yang mengutuk agama kita. Itu kafir harbi. Kafir harbi ini boleh diperangi, boleh dibunuh, boleh diperangi, terbuka, darahnya halal. Darahnya halal. Itulah contoh kafir harbi. Jadi kriteria yang pertama, ialah orang yang beriman. Jadi kriteria orang beriman ini adalah luas maknanya. Seperti kalau kita di kampung, rapatlah dengan kaki-kaki masjid. Orang yang beriman itu sentiasa menghadiri program-program keagamaan seperti kuliah agama. Kita masuk, kita join. Itu berarti kita melembutkan diri kita, kita melatih diri kita untuk menjadi seorang insan yang beragama Islam, beragama Islam. Itulah sembah kita. Sembah hari ini, di samping kita buat bicara siapa yang berminat untuk mewangikan diri dengan wangian kasturi, wangian Rasulullah, digemari oleh Rasulullah. Siapa yang menggunakan wangian kasturi akan mendapat pahala sunat. Jadi sebab itulah tagline Atuk ni, bau wangi dapat pahala. Murah-murah. Siapa yang first time beli melalui TikTok, dia mendapat harga yang paling special. First time beli, dia di TikTok, dia tak pernah beli melalui TikTok. Kalau dia beli kali ni, dapat harga paling murah. Kemudian repeat tu tinggi sikit lah. Ada orang dapat RM23 kalau dia pernah membeli di TikTok account. Tapi kalau dia first time beli, kebetulan nak beli pula perfume tu, maka harganya ialah RM19. Murah. Tapi second purchase is RM23. Jadi bagi orang yang first time, ambillah kesempatan untuk membeli kasturi 200. Kempen tu, yalah kempen lah. Kasturi 200. Bau wangi. Wow, nenek kau pakai, Allah, wangi sangat. Jadi orang yang beriman harus kita pegang kuat-kuat, harus kita jadikan kawan. Begitu juga orang beriman ni mungkin orang yang tidak jauh daripada kita, Mungkin orang beriman tu imam tu Tok Bilal tu ialah pak kemenakan kita. Jadi kita mesti mendekati mereka orang beriman, atau menjadi guru Quran. Macam ibu atuk dulu, arwah Fatimah, Hajjah Fatimah. Dia guru Quran. Dia sentiasa didampingi oleh ramai. Kalau saya ada COD Ustaz, kawasan saya tu ada COD tak? Cik Ani. Kawasan mana tu? COD. Tapi kalau COD, harga dia 29. Kalau COD, itu harga dia. Kalau beli melalui TikTok, kalau first time purchase dapat harga 19. Kalau dah dapat first time purchase 23. Tapi bagi tahu dulu kawasan mana.
Jadi orang beriman ini luas. Kadang-kadang kita terlepas pandang mengenai dalam adik-beradik kita. Sebab kalau kita melihat adik-beradik kita jadi Bilal, kita pandang lekeh. Alah, abang aku Bilal, adik aku Bilal, macam tu lekeh je. Sedangkan pada pandangan orang lain, terutama di sisi agama Islam, kedudukan Bilal itu tinggi. Di mahsyar nanti, pada mahsyar nanti, orang Bilal ini, orang yang bertugas sebagai Bilal ini akan berkumpul dalam satu kumpulan. Semua Bilal, seluruh dunia daripada Nabi Adam sampai sekarang, semua Bilal berkumpul dan dia akan disiasat berasingan. Dia akan berduyung-duyung Bilal ini. Dan orang lain akan melihat panjang leher dia macam ni. Masing-masing, siapa Bilal? Siapa Bilal? Siapa Bilal? Macam tu. Jadi beruntunglah siapa yang menjadi Bilal. Siapa yang menjadi Bilal. Itulah kan. Siapa yang jadi Bilal memang beruntung. Memang beruntung. Sebab dia ada tempat yang tersendiri. Tempat sendiri. Okey. Dalam soal berkawan dengan orang beriman ni juga, ada kalanya kalau kita dah ada menantu. Bila ada menantu, berarti ada besan kan. Kadang-kadang besan kita itu imam masjid. Kita boleh mendekati. Rapatkan. Satu, hubungan kekeluargaan dah wujud. Yang kedua, hubungan dari segi alimnya dia itu untuk kita jadikan teman. Kita jangan rugilah kalau kita merenggangkan dengan orang-orang keluarga kita, terutamanya besan ke menantu ke yang alim, yang alim dalam bidang dia, tapi kita tidak rapat dengannya. Mungkin dia kurang dari segi keuangan, tapi dia banyak memberi kebaikan dari segi masyarakat. Kau of the day, sema-sema pagi hari ini, bertemanlah dengan orang yang beriman. Bertemanlah dengan orang yang beriman. Orang baik, berkelakuan baik. Bukan baik, solat tak tinggal. Tapi ada juga orang kata, dia baik tu, dia tak pernah berjahat, tolong orang kuat tu. Tak solat tak. Kalau orang tak solat, dia bukan orang baik. Kalau Allah pun dia sanggup tidak sembah, apalagi dia nak berkawan dengan kita. Kalau Allah pun dia sanggup tipu, orang tak solat ni penipu. Penipu Allah. Sebab Allah dah kata dah, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Jadi apabila dia tak sembah Allah, berarti dia penipu. Dia pembohong. Pembohong. Sebab itu, syaitan, iblis akan kata, iblis akan bagi satu kuliah dalam neraka nanti. Dalam neraka, iblis diberi tugas untuk melakukan kuliah terakhir. Dia kata apa? Wahai manusia, apa yang diperintah oleh Allah itu semuanya betul, semuanya benar. Aku menghasutmu supaya melanggari perintah Allah. Aku menghasut saja, tapi engkau buat tu kenapa? Aku tak suruh kau buat, aku hasut saja. Itu kata. Jadi menyesal, kau menyesallah sendiri. Itulah khutbah iblis di neraka nanti. Jadi kita pun menyesal pun tak guna. Iblis kata, siapa suruh aku? Tutur aku. Tapi iblis juga berkata, aku ini masih lagi percaya kepada adanya Allah dan aku sembah Allah. Cuma aku jadi kafir kerana aku tidak hendak sembah Adam AS. Aku tidak hendak tunduk Adam AS. Aku jadi kafir. Tetapi manusia lebih teruk daripada aku. Lebih teruk. Dia tidak sembah Allah. Aku sembah Allah, dia tidak sembah Allah. Jadi dia lebih teruk daripada iblis. Itu kata iblis. Jadi siapa yang tak solat lebih teruk daripada iblis. Dibakar nanti. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Jangan tak solat. Jangan terima perkataan dia tak solat tu, tapi dia baik. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Dia baik tu, tapi tak solat, tak boleh pakai. Jangan pakai. Keep distance dengan dia. Keep distance. Lambat laun kau akan terjebak dengan masalah besar dengan dia. Bahkan kalau nak rapat, kau kena tarik dia. Jom, kau nak kawan dengan aku, kau kena solat. Jom, kau nak kawan aku, kena solat. Jom, kau nak kawan aku, kau kena puasa. Jom, kau nak kawan aku, kita pergi menaik umrah. Aku bulan depan nak tunai umrah. Jom kita pergi. Kita kena tarik dia. Kalau kita tidak ada kabel yang kuat, dia yang tarik kita. Habislah kita. Habislah kita. Ajak pergi melancong ke, pergi mana-mana. Masuk waktu solat, jom solat. Alah, kejap lagi boleh lah solat. Habislah kita.
habis. Habis. Jadi manusia ni kadang-kadang berhatikan lebih teruk daripada iblis. Orang yang tak solat ni lebih teruk daripada iblis. Sebab iblis ni hanya tak mengaku Adam je. Dia mengaku Allah, tapi kita tak mengikut perintah Allah, tak sujud kepada Allah. Iblis sujud, iblis sujud, tapi dia tidak sujud, dia tidak patuh, tidak percaya kepada Adam AS. Jadi iblis kata, engkau ni lebih teruk daripada aku. Iblis kata, na'udzubillah misalnya. Na'udzubillah. Jadi orang yang beriman ini ada di mana-mana. Ada tingkat kita. Mungkin diri kita sendiri beriman. Mungkin suami kita orang beriman. Mungkin isteri kita orang beriman. Ustazah lah contoh, kononnya. Mungkin anak kita orang beriman. Beriman, selalu pergi surau, selalu baca kitab, selalu baca Quran, selalu berzikir. Mungkin orang seliling kita beruntunglah. Dalam keluarga kita ada orang yang benar-benar beriman. Dia menjadi kawan kepada kita, menjadi cahaya dalam rumah kita, membuat cahaya kepada kita. Siapa yang berminat untuk beli Kasturi Duha, sila tap beg kuning, boleh buat pembelian. Penghantaran akan dibuat hantar hari ini juga. Kalau nak COD, kena bincang dulu. Tapi sebaiknya beli melalui TikTok. Beli melalui TikTok sebab memang TikTok mengharapkan supaya kedai itu aktif. Sebab kalau tak aktif dia akan tutup. Tutup. Jadi kita nak sokongan daripada anda semua. Kalau bagi siapa yang selalu menggunakan perfume, bolehlah kali ini bertukar kepada bau kasturi. Siapa yang belum pernah guna perfume, bolehlah. Ataupun sesiapa yang nak membuat sedekah. Sedekah kepada mak ayah Ryan ni bolehlah. Jadikan Kasturi Duha sebagai hadiah. Hadiah birthday pun boleh. Hadiah anniversary pun boleh. Hadiah cemerlang boleh. Hadiah naik pangkat boleh. Apa saja hadiah-hadiah boleh digunakan Kasturi Duha. Cantik. Jadi apabila dia ada Kasturi Duha, dia guna, dia perfume, dia spray semasa nak menghadap Allah, solat, besarnya pahala dengan jalan kita. Sebab bau kita dia bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun begitu. Kita menghadap Allah. Sebab Rasulullah suka kepada wangi-wangian, terutama wangian kasturi. Allah suka kepada wangi-wangian. Di syurga semua wangi, tak ada busuk. Semua wangi di syurga. Okey, ikut update hari ini, sembang pagi hari ini kita sambung lagi, iaitu siapakah kawan yang kita harus pegang rapat, pegang kuat. Rasulullah kata pegang dengan gigi kuat. Pegang gigi kuat. Iaitu teman di jalan Allah. Teman di jalan Allah. Jadi segi Islam, bertemankan yang baik adalah teman yang dijalinkan di jalan Allah dan kerana Allah. Di jalan Allah, kerana Allah. Bukan bertemankan semata-mata dijalin untuk mendapatkan manfaat dunia. Seperti jawatan, kekayaan atau seumpamanya. Jadi berteman, dijalin saling mendapatkan keuntungan dunia, sifatnya sangat sementara. Kalau kita berkawan, kerana hanya berkawan ikat atas dasar dunia, dia hanya bersifat sementara. Lambat laun kita akan putus. Bila keuntungan tersebut telah jelas, maka jika apa sahaja keberhasilan sudah pun tidak berhasil lagi, maka hubungan kita pun akan putus. Jika kita ikat teman kita dengan dunia, maka dia akan putus. Coba lihat, kawan satu darjah, kita ikat dengan darjah. Akhir sekali putus. Satu universiti pun putus. Satu jabatan bila pencen, putus. Ikat dengan dunia, putus. Tapi ikat dengan akhirat, tidak akan putus. Teman yang dijalinkan kerana Allah adalah teman yang dijalinkan untuk mendapatkan redha Allah. Mendapat redha Allah sehingga kepada mahsyar, sehingga ke dalam syurga. Teman yang rapat. Teman berdakwah dan berjihad. Ajak teman berdakwah dan berjihad, ataupun ajak teman masuk dengan ceramah Hatuk ni atau ceramah ustaz-ustaz yang lain. Itu juga berdakwah.
Saling mengingatkan soal kebenaran dan kesabaran. Sentiasa mengingatkan benda-benda yang benar, tidak menipu, dan sentiasa melafazkan supaya sentiasa sabar. Teman beramal soleh, teman yang beramal soleh, teman beramal soleh, saling membantu, demikian ketaatannya kepada Allah dan kebaikan lain orang yang semacam inilah kelak pada hari kiamat akan mendapat janji Allah. Kawan yang baik. Kawan yang baik. Ada dua orang bersahabat baik, pergi masjid sama, bekerja satu tempat, pencen sama, kerja tempat. Tadi seorang ni bernasib baik, dia sempat dijadi kaya. Seorang ni sederhana hidup dia. Sederhana. Miskin tu tidak, orang pencen kan. Jadi dia ni apabila dua-dua meninggal dunia, di pada mahsyar, dia mengintai kawannya, mana kawan semasjid aku? Mana kawan aku? Dia mengintai, mana kawan yang sekerja dengan aku? Mana? Tak ada dia ni. Dia kaki masjid, dia tak ada. Cuma dia cari-cari tengok, engkau dah masuk syurga, dia masih lagi berada di mahsyar, sedang menghitung, sedang menjawab beban tugas kita. Sebab apa? Dia ketua pengarah, kau jadi kerani biasa. Kau masuk syurga dulu. Dia kena jawab apa amanah dia, apa dia buat, apa harta, daripada mana harta dia dapat, kepada mana dia belanjakan. Jadi dia lambat. Jadi orang yang banyak harta, orang yang pangkat besar lambat masuk syurga. Lambat. Tapi ada juga sahabat kawannya kaki masjid, mungkin sebelum kaki masjid dia kaki lain. Kaki lain. Jadi seorang ini kaki masjid daripada muda lagi. Bila disiasat lepas daripada mahsyar, melintas siratal mustaqim, dia masuk syurga. Sampai dalam syurga dia merindui kawan dia. Ya Allah, di mana duduknya kawan aku? Di mana duduk kawan aku ya Allah yang selalu ke masjid bersama aku? Malaikat kata dia ada di dalam neraka. Di syurga nanti orang dalam syurga boleh ziarah orang dalam neraka. Orang dalam neraka tak boleh ziarah orang dalam syurga. Kelebihan orang dalam syurga. Jadi kalau nak melawat orang di neraka. Jadi kawan tadi dia pun pergilah cari kawan dia, jumpalah dalam neraka. Dia bertanya, macam mana kau boleh masuk neraka? Sedangkan kau bersama dengan aku di masjid. Di masjid, kau bersama dengan aku. Ya, puasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kau bersama aku ke masjid dan sebagainya. Macam mana kau boleh masuk neraka? Kau tahu tak? Pahala aku banyak, aku bawa, dia kata. Tapi bila disiasat di pada mahsyar, aku adalah mengatur orang, aku adalah menzalimi orang, semua pahala aku terpaksa bayar bagi dia. Terpaksa bayar, sehingga kan aku tak ada pahala lagi dan masuk neraka. Sedangkan pahala yang kau banyak, kau masuk syurga. Sebab kau tak ada dosa. Itu aja. Kemudian sahabatnya berdoa, ya Allah, ampunlah dosa sahabatku ini yang begitu kerap ke masjid bersamaku. Bersamaku yang begitu kerap sekali ya Allah. Jadi masukkanlah syurga. Ampunlah dosanya. Dia boleh tarik kita. Kita boleh tarik kawan-kawan kita yang rapat ke kita dunia, yang kaki masjid sebagainya. Ataupun sebab itu kita kena berkawan dengan orang yang kaki masjid, orang yang soleh, sebab kita boleh minta, ya Allah kawan, tolonglah tarik aku keluar daripada neraka ni. Selain daripada anak-anak soleh, ibu yang soleh dan sebagainya. Jadi itu jangan lupa, berkawan ini juga penting dengan orang yang soleh. Jadi bertemanlah dengan orang yang selalu membawa kita ke jalan Allah. Sesungguhnya Allah pada hari kiamat berseru. Allah pada hari kiamat berseru, di mana orang-orang yang saling menyintai kerana keagunganku. Orang yang saling menyintai, fall in love, kerana keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini akan aku lindungi mereka dalam lindunganku. Pada hari itu Allah akan lindungi pada hari itu. Pada hari ini aku akan lindungi mereka dalam lindunganku, pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindunganku. Jadi di pada mahsyar nanti orang yang cinta kerana Allah, kahwin kerana Allah, bersahabat kerana Allah, maka dia akan mendapat lindungan Allah di pada mahsyar nanti. Wah, hebat Jadi kita berkawan kerana Allah. Kenapa kita perlu nawaitu lillahi ta'ala, kita berkawan kerana Allah? Banyak perkara-perkara yang jika kita berkawan kerana hartanya, maka kita akan rosak dengan dia. Kita akan dengki dengan dia. Jika kita berkawan kerana pangkatnya,
maka kita akan menjadi orang yang tidak adil dalam melakukan perkara-perkara yang betul dan perkara yang sahih. Jadi kita jangan terpengaruh dengan ikatan selain daripada kerana Allah SWT. Kenapa kau berkawan dengan dia? Kerana Allah. Kenapa kau bekerja dan kau patuh tugas dia? Kerana Allah. Kerana Allah. Begitu. Jadi teman dijalin oleh Allah SWT akan melahirkan rasa saling mengasihi, membantu, dan persaudaraan itu tetap akan berlanjutan sehingga ke akhirat. Itulah hebatnya orang yang menjalinkan hubungan kerana Allah SWT. Seterusnya kriteria iaitu orang yang cinta, orang yang berkawan, cinta kerana Allah. Antara teman harus saling menyintai kerana Allah SWT. Bukan kerana keperluan duniawi, material, ataupun dalam soal-soal yang berkaitan dengan keduniaan. Jangan berkawan kerana dunia. Apa kata Rasulullah? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Tulis Rumi. Wajib untuk mendapat kecintaanku orang-orang yang saling menyertai kerana aku dan saling berkunjung kerana aku dan saling berkorban kerana aku. Saling berkunjung kerana Allah, saling berkorban kerana Allah. Bukan kerana lain. Bukan kerana dia, bukan kerana kawan dia, bukan kerana pangkat dia, bukan kerana kekayaan dia, tapi kerana Allah SWT. Kenapa? Apabila kita tolong dia, pada satu hari kita minta tolong, dia tak tolong kita, kita tidak akan rasa kecil hati. Sebab kita tolong dulu kerana Allah. Tapi kalau kita tolong kerana kita kesian dia, kita tolong kerana kita rasa kasih sayang pada dia, apabila kita minta tolong, dia tak tolong, kita akan rasa benci. Kita akan rasa marah kepada dia. Kau tak patut buat aku macam ni. Kau susah dulu, aku tolong kau tahu. Aku buat macam ni, buat apa saja. Korban tu, korban ni. Bila aku susah sikit je, kau sampai hati, tutup handphone. Kau lari, kau tak nak ni. Bahkan, banyaklah cerita. Itulah apabila kita rapat kerana dunia. Tapi rapatlah kerana akhirat. Kerana akhirat itulah yang lebih utama. Dulu ada seorang lelaki yang berkunjung kepada saudara temannya di desa lain, lalu bertanya kepadanya, "Kemana anda hendak pergi?" "Saya akan mengunjungi teman saya di desa ini," jawabnya. "Adakah suatu kenikmatan yang anda harap darinya?" "Tidak, tidak ada selain bahawa saya menyertainya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jalla," jawabnya. Maka orang yang bertanya itu mengaku, "Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahawasanya Allah telah menyintaimu sebagaimana engkau telah menyintai temanmu kerana dia, kerana Allah SWT." Jadi kita nak kahwin kerana Allah, bukan kerana cantiknya apanya, kerana Allah. Kita nak buat kebaikan kepada isteri kita kerana Allah. Kita nak jaga baik-baik anak-anak kita kerana Allah, bukan kerana lain. Begitu juga isteri buat baik kepada suami kerana Allah. Kerana Allah perintahkan. Sayangi suami kerana Allah. Suami jahat macam mana pun tetap sayang kerana Allah. Kita lihat bagaimana Asyah, isteri Firaun. Jahatnya Firaun ini tidak terkata jahatnya, tapi Asyah dibunuh oleh Firaun dan Asyah menjadi ibu syurga. Bukan sahaja masuk syurga, ibu kepada wanita-wanita di syurga. Jadi ikutlah Asyah. Ikutlah Asyah. "Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kamu untuk menyatakan bahawa Allah telah menyertaimu sebagaimana engkau telah menyertai teman-teman." Jadi apabila kita menyertai teman kita, Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Jika kita putuskan hubungan silaturahim, Allah memutuskan hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah. Jadi kita kena jaga. Saya sampai pagi hari ini, quote of the day, bertemanlah dengan orang yang beriman. Beribadat. Kasturi Duha, siapa berminat boleh buka beg kuning di bawah tu, boleh membuat tempahan, insya-Allah. Bau wangi dapat pahala. Pakailah wangi-wangian semasa nak solat. Pakailah wangi-wangian semasa nak solat. Sesungguhnya Allah suka
kepada bau wangi-wangian. Rasulullah tidak pernah tak guna wangi-wangian. Rasulullah tidak pernah tolak wangi-wangian diberi kepadanya. Dan Rasulullah kata tidak membazir jika membeli wangi-wangian. Allahu Akbar. Banyak tu sunnah tu. Yang seterusnya ialah cinta dan kasih sayang antara teman adalah saling berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah untuk saling memberi hadiah. Memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Apa khabar bro? Lama tak jumpa bro. Itu cara yang terbaik. Tapi kita, wow, kau tak mampus lagi jumpa kau. Wah, lama tak jumpa. Aku kan rada mampus dah. Itu juga. Siapa tahu cakap orang mana. Kalau Kelantan kata, wah Menatan ni, cik mu ada lagi. Oh, lama tak jumpa mu. Celaka mu ni. Itu bukan menyumpah tau. Itu tanda akrabnya kita. Cara bercakap. Cara bercakap. Tengoklah orang Kelantan. Kalau orang Melaka, woi, mati kau. Oh, mati kau. Belum mati lagi, matilah kau. Itu biasa. Biasa. Kalau orang Kelantan, oh, Menatan ni ada lagi. Cik Menatan ni, wah. Itulah. Orang Terengganu pun Nata ke? Oi, Nata apa ni? Lama tak jumpa. Nata apa? Lama tak jumpa. Nata apa lama tak jumpa? Oh, bodoh. Bodoh. Itu semua adalah pujian. Keakraban. Kata-kata manis. Kata-kata manis. Tapi bagi orang tak biasa, tak boleh lah. Oh, Nata mu ni. Wah, hebat mu ni pakai top besar, bro. Oi, mu ni ngopak gapau. Dia cakap gitu. Dia cakap gitu. Tak setarang pun. Sebab itulah ada ustaz kata soalan bodoh ni. Tapi tak apa. Dia tanya. Lepas ni dia jadi cerdik. Dia jadi bodoh sebentar. Bagi orang tak tanya, dia bodoh sokmo. Bodoh sokmo. Sama-sama pagi hari ini. Go Everyday bersama dengan tu. Bersama dengan tu. Itulah Kasturi Duha. Terima kasih. Terima kasih. Saling berjabat tangan kalian, nescaya akan hilang kedengkian. Saling memberi hadiah kalian, nescaya kalian saling menyertai dan hilang dari kebencian. Jadi belilah Kasturi Duha, jadikan hadiah kepada kawan-kawan. Semoga dia akan menambahkan keakraban. Bila dia spray bau wangi Kasturi Duha, wow, ini hadiah daripada Sipolan bin Sipolan. Kan begitu? Sebab berjabat tangan, bau kasturi, nescaya hilang dengki. Kita tak akan dengki dengan dia. Tak akan dengki sebab kita dah hadiah dah Kasturi Duha pada dia. Saling memberi hadiah, nescaya kalian saling menyertai dan membenci kepada perkara yang buruk. Jadi kita boleh juga beli Kasturi Duha yang murah ini. First time beli melalui TikTok hanya RM9 saja. Tapi bagi orang yang sudah pengguna kupon RM23 tak silap tu. Dan siapa yang nak biskut cik semua sedap, boleh juga beli dengan tu. Ada dalam beg kuning. Buka beg kuning itu nampak semua. Okey, seterusnya. Nak minum air tak boleh. Bulan puasa kena slow-slow sikit lah. Puasa kan. Dah kering dah tekak. Tapi tak apalah. Kita suka, kita happy. Mohon redha daripada Allah SWT supaya perbualan kita ini akan dicatat oleh malaikat di bumi dan malaikat di langit, dan anda yang berada di sana pun begitu juga. Atuk beli stok Kasturi Duha. Kasturi Duha ni brand atuk sendiri ya. Ni ada atas ni Haji Mat Atuk. Logo pun HMA, Haji Mat Atuk. Logo Haji Mat Atuk. Brand pun brand atuk reka sendiri. Teknik ni bau sedap dapat pahala. Pun atuk buat sendiri. Atuk reka sendiri. Jadi tak ada jual lah. Dia only atuk punya. Harap tak ada orang ciplak. Sebab atuk nak kekalkan bau dia. Tadi ada call, kita akan pergi ambil stok lagi untuk kita teruskan menghantar sesiapa yang sudah membuat pembelian. Terima kasih.
Okey, memilih teman juga adalah dengan berbaik sangka. Slow-slow sikit hari ni. Slow and steady. Jadi wangi pun begitu juga. Wangi-wangian. Tengok dah 1 jam lebih dah atuk spray tadi wangi, bau wangi. Wangi-wangian. Ada kawan kita kata, dah mandi dah tu, masih lagi melekat bau. Allahu Akbar. Itulah pati kasturi. Pati kasturi. Kasturi duha. Kasturi duha. Siapa yang belum solat sunat duha? Sekarang 11.46. Solat sunat duha, waktu duha akan habis 12.45. 1 jam lagi lah. 12.45. Sekarang 11.46. 1 jam lagi. Solat sunat duha. Siapa yang solat sunat duha bulan Ramadan akan mendapat pahala wajib. Mana-mana amalan sunat dalam bulan Ramadan akan mendapat pahala wajib. Jadi rugilah orang tak buat solat sunat duha. Apa dia? Sunat. Nak niat. Okey, niat. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Senang je. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Taala. Kemudian baca Al-Fatihah sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis. Amin. Kemudian surah apa yang kau ingat? Keluar Allah. Ingat. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam tu. Alhamdulillah dah selesai duha. Cantik puan, cantik. Teruskan. Kalau dah buat 2, buat 4, 4 buat 8. Biar bertambah. Rugi tak bertambah puan. Perubah. Jadi, kemudian selepas baca surah, rokok. Tapi tu saya tak ingat surah tu. Saya baru je hafal Al-Fatihah. Boleh, tak baca surah pun tak apa. Kau baca Al-Fatihah je. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, kemudian terus rokok. Ya, terus rokok. Tak ada apa. Kemudian sujud. Ya, terus sujud. Kemudian tidak balik, berdiri balik. Ya, baca Al-Fatihah. Ya. Kemudian rokok, sujud, tak baca apa-apa. Tak payah. Kemudian duduk antara 2 sujud. Tak ingat. Rabbi fili warhamni wajibui. Tak ingat. Tak payah baca. Rokok balik. Kemudian duduk terus sujud, baca at-tahiyat. Tahiyat kau kena baca. Tahiyat tak boleh tak baca. Itu termasuk dalam rukun fi'li. 5 perkara rukun fi'li. Jadi at-tahiyat salah satu. Kemudian saya hingga berselawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya habis. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cukup setakat tu pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi bagi salam. Selesai. Alhamdulillah dan sadar. Alhamdulillah. Jangan lupa solat sunat duha. Ini waktu duha. Jadi orang yang masuk program atuk duha, tolonglah solat duha. Rugi sangat solat duha. Dan atuk mengajak anda semua supaya sentiasa beramal dengan duha. Dan jangan lupa apabila nak solat, pakailah wangian kasturi. Kasturi. Rain kasturi. Okey, seterusnya kriteria untuk menjadi sahabat kita. Rahsia seseorang biasanya disampaikan kepada teman terdekat. Rahsia kita ni biasanya perkara-perkara sulit kita sampai kepada teman terdekat. Biasanya sebelum dia nak cerita, dia bagi tahu dulu. Kau ni kawan rapat aku kan? Iyalah. Kau tapi aku nak cerita kat kau satu pun. Tapi kau jangan share dengan orang tahu. Kau seorang je tahu ni. Kau seorang je. Alah, kau dah kenal lama aku. Kau macam tak percaya. Okey, kau tahu tak sebenarnya ceritanya macam ni. Bla 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 bla. Oh, bla 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 bla. Oh, bla 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 bla. Oh, sabar je lah, sabar. Lepas pada 3 hari, dia yang mendengar ni, kau nak tahu cerita tak? Cerita apa? Tu, cerita si Anu tu. Kau tahu, dia cerita kat aku semalam. Tapi kau jangan cerita lah kat orang lain. Dia kata dah, hanya aku je dia cerita. Alah, kau cerita lah. Tapi kau jangan beritahu orang je. Okey. Dia kata, dia ni bla 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 bla. Dia ni bla 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 bla. Oh, gitu. Kemudian, yang ni pergi pula. Kau tahu tak? Dia ni kan? Dia ni kan? Habis terbongkar semua. Habis. Jadi berceritalah kepada orang yang boleh menjaga rahsia. Jangan sembarangan. Jangan sekali-kali cerita di media sosial.
Tak sebut nama, tak sebut tempat pun tak boleh juga. Jangan sebut, nanti dia orang komen, sakit hati engkau. Tak pasal-pasal. Engkau tak sebut nama, dia tak sebut nama engkau. Tapi dia hentam engkau di media sosial. Terduduk engkau. Tak pasal-pasal. Jangan ungkitkan masalah. Kau nak tanya masalah boleh. Boleh. Tok, saya ada satu soalan, Tok. Kawan saya kan? Kawan saya. Itu cara bertanya. Kawan saya kan, Tok? Dia dah lama dah tinggal solat. Macam mana dia nak qada tu? Itu soalan yang bagus. Nak qada. Kau qada je lah. Tapi tak tahu berapa tu. Kau buatlah. Buat. Setiap hari buat. Setelah kau sedar ni. Kau dah dapat hidayah. Setiap lepas waktu solat tunai, kau qada lah. Kalau kau solat subuh, tunai. Selepas subuh tak ada solat. Kau solat subuh, qada. 2 rakaat. 1. Selesai. Zuhur. Selepas solat zuhur, kau solat ba'diyah 4 rakaat. Kemudian kau solat qada 4 rakaat. Selesai. Qada zuhur. Maghrib. Selepas solat wajib maghrib, solat ba'diyah maghrib. Kemudian solat qada maghrib. Kau qada. Selesai. Begitu juga selepas isyak. Sebelum tarawih kau qada dulu. Qada dulu solat isyak. Selesai. Qada buat, sunat buat. Yang wajib kita tunaikan. Allahu Akbar. Hebat tu. Yang wajib kita tunaikan. Yang sunat kita buat. Dan qada kita lakukan. Cantik. InsyaAllah. InsyaAllah. Kenapa kena buat serentak tu? Solat sunat dengan solat qada. Tak serentak pun tak apa. Tapi kita kena ingat, di pada mahsyar nanti, apabila solat engkau ada terlompongan, terjejas, tidak lengkap kerana tidak khusyuk sebagainya, maka Allah kata kepada malaikat, ya malaikat, cuba tengok solat sunat dia ada tak? Dia tak kata, cuba tengok solat qada dia ada tak? Dia tak kata. Ataupun dia tak kata, kau tengok sedekah dia ada tak? Dia tak tanya yang tu. Sebab yang boleh membantu solat wajib ini ialah solat sunat. Jadi kita pastikan solat qabliyah ba'diyah itu solat sunat kita buat selepas solat wajib, kerana solat sunat itu akan dijemput pahalanya oleh Allah masuk ke dalam timbangan solat tunai. InsyaAllah dengan bantuan solat sunat itu kita boleh masuk syurga. Tapi kalau kita tak buat sunat dan kita tidak begitu yakin mengenai khusyuknya solat kita, maka mungkin kita tak boleh masuk syurga kerana tak cukup timbangan. Sebab itu kita kena perbanyakkan sunat. Sunat tarawih, pahalanya macam wajib. Sunat qabliyah ba'diyah. Sunat rawatib, sunat duha, sunat tahajud. Itu semua adalah dapat pahala. Jadi jagalah rahsia. Jangan cuba bercerita sekali-kali kepada orang lain. Kecuali pada orang yang paling rapat, terutama kedua ibu bapa. Ada orang sanggup mengutamakan kawan. Ibu bapa tak tahu apa-apa pun. Kawan. Tapi ada juga ibu bapa ni, cerita sikit nak pukul, cerita sikit nak terajang. Ada juga, sabarlah kau bapa. Mak, oi, kau sabar sikit. Janganlah bengkeng sangat dengan anak-anak. Dialah yang bakal akan doa kau di akhirat nanti. Bila kau meninggal, anak-anak tu lah akan sedekah Al-Fatihah, akan sedekah pahala, macam-macam dia buat. Dia jagalah elok-elok anak kau. Yang kau nak tergajar tu, semua orang ada buat salah. Tak ada orang tak buat salah. Kau tu apa kurangnya masa muda dulu? Mengorak tak tergajar tu. Kan dah merepek tu. Jadi kita mesti cari teman. Teman kita. Bagi sesiapa yang berminat untuk membeli kasturi duha, walaupun di luar ataupun tidak dalam ceramah, boleh terus pergi kepada video atau kemudian klik back kuning. Video tu ada back kuning, kemudian buat tempahan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Terima kasih banyak. Okey, ada juga orang kelaskan jenis-jenis teman. Ada juga jenis-jenis teman. Ya Usman, terima kasih. Ahmad Janggut, wow. Fauziah Mustafa, terima kasih. Norimah, terima kasih. Terima kasih. Jenis-jenis teman. Teman. Kaulah temanku. Teman sejati.
Teman yang memberi manfaat, iaitu orang yang berteman untuk mendapat manfaat berupa harta, kedudukan, ataupun sejenis dengannya. Jika tidak ada manfaat yang didapatkan darimu, jadilah ia musuhmu. Dia tidak mengenalmu, kamu tidak mengenalnya. Jadi kalau orang ni teman kerana untuk manfaat, ada kepentingan, ini satu jenis teman yang kita kena berhati-hati. Dia baik mak, dia dengan saya baik mak, baik mak. Dia selalu, saya tumpahkan kereta dia, nak pergi mana-mana saya hantar dia. Patut pun dia baik, dia nak tumpah kereta kau. Contoh. Contoh. Jadi kita kena jaga. Kita kena jaga supaya kita tidak terjebak dengan teman yang kerana harta, kerana rupa cantik. Kenapa kau suka berkawan dengan ini cantik dia kau? Cantik. Begitu cantik sampai umur berapa? Kalau umur 60 dah berkerepot tu kau nak berkawan lagi? Tak ada dah cantiknya. Cantik ni sementara je dah kerepot, tak cantik lagi. Kecuali masuk syurga. Masuk syurga cantik lah. Cantik tu. Cantik di syurga, cantik. Handsome di syurga. Tak ada yang tak cantik di syurga. Tak ada tak handsome. Semua handsome, semua cantik. Wow, bidadari 70 orang. Allahu Akbar. Bahagianya. Bahagia. Ramli kata bahagianya 70 bro. 70. Ada orang tanya. 70. Larat ke tu? Larat ke tu? Dia kekuatan luar biasa. Orang laki-laki apabila masuk syurga, dia mendapat kekuatan luar biasa. Paling kurang kekuatan dia sama dengan 6 ekor kuda. Wow, the power. 6 ekor kuda, kuasa kuda dia. Kuasa kuda dia. Jadi 70 tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Itulah enjoynya orang masuk syurga. Siapa tak nak rugi? Tak nak rugi. So kalau nak macam mana? Carilah kawan yang beriman. Carilah kawan-kawan yang boleh mengheret kita ke syurga. Itulah kawan sejati. Jadi teman yang pertama ialah kawan yang berkawan kerana sesuatu. Tinggalkan dia. Kalau nak tolong boleh. Kalau kau nak tolong boleh. Kalau tengok dia susah apa kau tolong. Atas pertolongan. Jangan kerana nak sesuatu. Dan ada juga kawan yang kerana kenikmatan. Iaitu untuk bersenang-senang dengan dalam kumpulan dan berdagang. Tetapi dia tidak memberi manfaat, hanya buang waktu. Tapi ini juga kamu harus berhati-hati darinya kerana dia akan mengia-iakan waktu, mensia-siakan waktu. Ini juga kita harus berhati-hati. Teman yang hanya kerana nak nikmat je. Jom kita pergi tengok ni, kita pergi disco, jom kita pergi tengok konsert. Hebat konsert ni. Sia-sia. Jom kita ni, jom lah kau ni, kolot lah kau ni. Jom tengok. Sebiji panggil syaitan mengajak kita kepada perkara maksiat. Jom lah. Macam tu lah. Itulah teman kerana kenikmatan. Kenikmatan. Kerana sesuatu. Dan seterusnya, teman keutamaan yang membawa kebaikan dan melarang keburukan. Inilah teman yang sejati, amal makruf nahi munkar. Teman yang mengajak kepada kebaikan dan teman yang melarang kepada keburukan. Membuka pintu-pintu kebaikan. Teman yang sentiasa membuka pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Sentiasa buka. Masuk dalam poket pun boleh. Boleh ke? Tapi tenggelam. Tenggelam. Masuk dalam poket. Boleh. Okey lah, tak nampak pun. Boleh bawa ke sana sini. Kat suri duha. Sebab itu atur buat botol dia hanya 10 ml, kecil, dan botol dia square, 4 persegi. Sebab apabila kita letak atas meja macam ni, dia tak bergolek. Kalau bulat, dia akan bergolek dan jatuh ke bawah. Mungkin pecah. Tapi kalau kita letak dia tidur macam ni, maka dia nyenyak tidur. Hanya menunggu engkau bakitkan dia. Sebab itu atuk pilih botol 4 persegi. Itu kelebihan dia. Dia dari segi pemilihan sesuatu ni, dia ada sebab musabab. Jangan cantik saja. Tapi keselamatan perlu dijaga. Keselamatan perlu dijaga. Siapa berminat, boleh buka beg kuning, terus buat order. Sahabat yang mengutamakan kebaikan dan melarang keburukan. Sahabat yang membuka pintu-pintu kebaikan. Dan jika kita tergelincir
dia akan melarangmu dengan tidak mempermalukanmu. Ini baru teman sejati. Teman sejati ini jika kita tersilap, tergelincir, termaksiat, dia tidak memalukan kita, tapi dia terus membantu kita, terus menemani kita, menemani kita seperti biasa dan menasihatkan kita jangan buat lagi. Bila kita tergelincir, adalah kalanya, kan dunia ni licin. Dunia ni licin. Kalau salah letak kaki, tergelincir lah. Gelincir. Kecuali tapak kaki kita ada getah. Getah tu ialah iman. Tapak kaki tak ada getah, pijak minyak, licin. Licin. Jadi teman yang sejati ni, dia tidak akan memboikot kita, ataupun tidak lari daripada kita walaupun kita tergelincir. Syekh Abdul Aziz Al-Salman juga menyebut, pertama seperti makanan, sesuatu yang selalu diperlukan, tidak boleh tidak. Teman ni umpama seperti makanan. Sampai masa lapar, pukul 1 lapar. Teman macam tu. Sama juga orang yang selalu menggunakan perfume. Tak ada perfume, dia rasa bau badan dia tak wangi. Tak ada perfume, dia rasa tidak confident. Tak ada perfume, dia rasa tidak ada aura. Tak pakai perfume, dia rasa lemah semangat. Tak pakai perfume, dia rasa tidak lengkap dia. Dia tak pakai perfume, dia rasa tak sempurna dia. Assalamualaikum Superior. Jadi belilah kasturi Doha. InsyaAllah anda akan asin. Anda akan rasa yakin, confident. Bau wangi. Tak semesti pakaian mahal, pakaian yang bersih, tapi diwangikan oleh kasturi. Sudah pasti anda akan digemari oleh semua orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi teman ini seperti makanan. Kita perlukan dia sentiasa. Perlukan dia sentiasa. Satu, mana teman ni ada yang seperti makanan. Dan ada juga teman ini seperti obat. Ada teman ni umpama obat. Obat. Kita perlukan dia masa kita susah, masa kita sakit, masa kita down, masa kita sedih, maka kita perlu obat. Kita pilihlah dia. Ada kan kawan macam tu? Kita kalau susah kita cari dia. Sehingga dia kata, dia pun perasan, dia kata, engkau ni kalau tak susah tak cari aku. Macam itulah. Engkau ni tak susah tak cari aku. Sekarang aku tahulah kau susah. Kau tak cerita pun aku tahu dah. Kau susah kan sekarang? Susah. Berapa duit nak? Berapa duit nak? Itu yang seronok tu. Aku kalau jumpa kau, selesai masalah. Selesai masalah. Tak banyak. Bagilah aku 1 juta. 1 juta? Kau ni biar betul. Dah lah kau nak joke lah sampai besar-besar. Jangan joke yang kecil-kecil. Kan? Macam tu lah. Kau ni. Tapi ada juga kau cari. Kau wanginya bau kau ya? Kasturi. Atuk yang jual. Kau ada tak? Bagilah present kat aku. Kau ni kedekut lah. Nak bagi present kat aku pun tak boleh. Bukannya mahal pun. Kau belilah tekan beg kuning tu. Belilah dengan tu. Aku sayang aku punya. Bau wangi tau. Wangi. Pandai juga dialog tu ni. Pandai juga. Boleh lah sikit-sikit. Ya Khairul. Terima kasih. Terima kasih. Tina. Tina. Apa khabar? Terima kasih join. Jadi pertama, kawan ni umpama makanan Tina. Kita akan ingat dia bila kita lapar. Bila lapar, kita perlukan makanan. Kadang-kadang belum lapar pun dah sedia makanan. Ada kawan seperti obat. Diperlukan semasa sakit. Diperlukan semasa sakit. Sakit kita cari dia. Biasanya ibu bapa lah. Penawar rindu dikatakan. Penawar rindu padamu. Itulah. Apa? Okit apa? Entah okit apa dah lupa. Lama dah. Itu nama tu dulu. Itulah sakit cari bapa. Dan jenis kawan yang ketiga ialah seperti penyakit. Sama sekali tidak diperlukan. Kita cukup tak nak penyakit. Ada kawan aku tak nak dia. Tak nak berkawan dia. Ni bawa penyakit kepadaku. Aku tak nak dia. Jadi ada juga kawan seperti penyakit. Kalau demam terus makan obat. Makan obat. Kalau ni terus tak nak penyakit, tak nak. Halaukan. Dekat boleh. Terus dikeluarkan. Terus dikeluarkan. Jadi, hindari teman yang dimurkai oleh Allah seperti pelaku maksiat dan tukang bohong. Hindarilah teman. Jangan sokong orang bohong ni. Jangan sokong.
Kau sokong orang bohong, kau pun berbohong lah. Terang-terang dia berbohong. Kau sokong buat apa? Seperti maksiat, buat maksiat. Berbohong ni, maksiat, munafik. Janji tak nak buat. Janji. Tak nak buat. Janji tak nak buat. Begitu juga orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembang-sembang pagi hari ni, kita tutuplah. Sudah sampai waktunya, kita akan sambung. Okey, siapa yang berminat untuk join program petang pukul 5, atau ada buat live pukul 5, jam 5, sementara menunggu waktu berbuka pukul 5 dengan tajuk sirah. Semalam, bermula semalam, hari ini insyaAllah sirah semalam, iaitu Nuaiman dengan Sayyidina Osman. Sirah dia. Jadi hanya sirah saja. Sirah Rasulullah, macam-macam sirah lah. Sahabat Rasulullah, macam-macam lah. Ulama, para nabi, para rasul, kita berkongsi. Saya baru masuk, terlepas kot. Baru masuk. Dan untuk kedai dah, Nurliza. Untuk kedai dah. Dah hampir 1 jam dah. Sambung petang lah. Nanti masuk petang, Nurliza. Pukul 5 nanti insyaAllah. InsyaAllah. Jadi tajuk kita hari ini, carilah teman. Carilah teman yang betul. Dan pastikan teman kita itu orang yang pertama, Atuk rumuskan untuk makluman kepada Nurliza. Pertama, teman kita orang yang beriman. Lepas tu teman yang selalu mengajak kita ke jalan Allah. Kemudian teman kita itu amat cinta kepada Allah. Dia cinta sangat kepada Allah. Dan teman kita itu dia ceria bertemu dengan kita. Nampak kita daripada jauh lagi. Hoi, hai, lamanya tak nampak. Sampai hati kau. Lama dah. Macam-macam tu. Dia waiting, dia tunggu kita. Itulah teman baik. Dan teman yang jumpa saja berpeluk, cium tak sah apa semua. Cium tak sah, jabat tangan dan bagi present. I ada gift lah untuk you. Gift apa ni? Barulah. Yalah, I give you Kasturi Duha. Aku selalu ikut program tu. Atuk jual Kasturi Duha sekarang. Aku ada satu melalui TikTok. Dah dapatnya aku bagi kau satu, aku pakai satu. Pakailah baru. Kalau kau nak hadiah untuk mak bapak kau belilah dengan atuk. Kau beli sendirilah. Tengok join TikTok atuk. Pagi-pagi dia dah ada. Sekarang petang pun dah ada. Petang dah ada. Tapi petang bicara bukan tajuk, hanya sirah. Kita cari sirah. Pagi-pagi ni satu tajuk. Jadi jabat tangan dah hadiah. Selalu bagi hadiah. Hadiah yang baik-baik. Kawan kita bila dia pakai Kasturi Duha, dia ingat. Perfume ni diberi oleh si Anu. Dia masih ingat. Aku pakai je, aku ingat kau. Aku pakai je, aku ingat kau. Wow. Dan sahabat yang selalu menolong. Nurliza, sahabat yang selalu menolong kita dalam keadaan kita susah. Kalau menolong keadaan senang tu biasa. Ada udang sebalik mi. Kemudian bersangka baik. Sentiasa bersangka baik dengan kita. Aku dengar orang cakap kau macam ni, tapi aku tak percaya. Aku nak dengar daripada mulut kau sendiri. Apa cerita sebenarnya? Ceritanya kau ni ni. Mana betul sebenarnya? Aku pergi rumah uncle aku. Kemudian cousin aku ajak keluar. Dating dengan dia, dating dengan cousin, kawan lama. Kita keluarga pergi makan-makan. Aku baliklah. Yalah, orang cerita itu tunang kau. Marah tunang kau nanti. Itulah. Berbaik sangka. Patutlah nantilah aku beritahu orang. Yang laki-laki yang berjalan dengan kau tu, itulah tunang kau. Macam? Boleh berbaik sangka. Menjaga rahsia. Ini kawan yang penting. Menjaga rahsia. Seperti Atuk kata tadi. Kau seorang je tahu, orang lain tak tahu. Jangan macam tu. Akhir kali dia beritahu orang, kau seorang je tahu, orang lain tak tahu. Jangan macam tu. Safia? Arvin? Okey. Rahsia. Jangan sekali-kali membuka rahsia di media sosial. Tak kira lah TikTok ke Facebook ke, tidak mendatangkan apa faedah. Bahkan memudaratkan diri anda. Walaupun tak sebut nama, betul. Walaupun tak sebut kes, betul. Sebab anda akan baca komen orang. Bila anda baca, anda akan rasa sakitnya hati anda. Allahu Akbar. Jangan buat. Jangan buat. Jaga rahsia. Kemudian ada 3 jenis teman. Teman, iaitu teman kerana nakkan sesuatu daripada kita. Nurliza, last dia akan bagi tahu kat orang belakang. Habis semua rahsia. Betul. Betul. Teman juga ada kerana dia nak sesuatu dengan kita, manfaat. Nak sesuatu. Dan yang kedua, kerana nak sentiasa menikmati nikmat-nikmat kita. Dan yang ketiga ialah teman yang pasti teman yang baik, iaitu teman yang amal makruf nahi munkar. Apa kata Syekh Abdul Aziz? Kata Syekh Abdul Aziz, teman ini yang pertama upama makanan.
Baik ada maknanya. Betul, ada maknanya tu baik tu. Teman yang pertama umpama makanan. Kita sentiasa ingat, sentiasa tahu dan sentiasa mahu. Macam buka puasa ni lah, ingat makan lah kan. Itulah, ada kawan kita ingat seperti kita ingat makan. Ada kawan macam tu. Ada kawan, kita ingat dia seperti kita makan obat. Ingat obat. Apabila ambil obat, itulah teman kita. Apabila kita sakit, kita ambil obat. Jadi, bila kita susah, baru kita cari dia. Oh, aku tahu kau susah. Sekarang kau cari aku ya. Kalau kau senang, muka pun tak nampak. Macam tu lah. Alah kau ni, janganlah pergi aku pula. Aku tak sengaja. Lagipun kau pun sibuk. Kau dah kaya kan sekarang. Alah, nak pujilah tu. Adalah, apa kau nak? Apa kau nak? Itulah kawan kita. Oh, itu. Itu kawan yang seperti makan obat. Dan yang ketiga, yang kita tak nak kawan seperti ini. Kawan seperti mana? Kawan seperti penyakit. Semua orang tak nak kawan seperti penyakit. Obat peneman setia. Benar sekali. Benar sekali. Last pandai. Wait. Obat peneman setia. Betul. Jadi, penyakit ni orang semua tak nak. Jadi, kalau dia tu bertaraf penyakit, semua kau tolak. Jadi itulah. Quote of the day kita hari ini mencari teman, jenis-jenis teman kepada kita. Jadi kepada siapa yang berminat untuk beli kasturi duha, boleh beli. Bagi orang yang first time beli di TikTok, kasturi duha dia dapat special price, iaitu yang ni RM19 dan ada cookies dia untuk buat RM17. Ada anak bosuan untuk buat cookies. Dia nak jual juga, bolehlah masukkan dalam kedai tu TikTok, masuk kedai TikTok. Jadi untuk itu cukuplah untuk hari ini. Atuk berdoa semoga Allah terima ibadah puasa kita, supaya Allah terima ibadah-ibadah kita yang lain, sama ada zikir, begitu juga Allah terima ibadah tu menyampaikan sepatah dua kata perkara yang baik untuk menjadi panduan dan pedoman dan peringatan kepada anda semua. Semoga menjadi bahan untuk menjadikan panduan hidup. Dan atuk juga berdoa semoga sepanjang hari ini kita dapat puasa dengan baik dan kita bertemu lagi petang ini jam 5 petang bersama dengan atuk Quote of the Day bersama dengan sirah sahabat Rasulullah dan kawan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Terima kasih, bye.